Gaya pembawaan sambutan 31 Ogos itu dalam keadaan yang berbeza. Dia buat juga di dataran mereka, dia buat juga di KLCC, dia buat juga di Bukit Bintang. Tapi mungkinlah gaya kau nak baca Yasin ke solat hajat. Tapi rupa-rupanya serupa ya tuan-tuan. Macam mana keadaan pun walaupun esok puasa serupa ya. Sedangkan kita kena ingat, kita masuk Ramadan itu kita nak buat ibadat. Kita mula nak buat ibadat itu dengan kita penuhi jiwa-jiwa kita dengan dosa. Kita nak semayang tuan-tuan sekalian. Ustaz, saya nak semayang, buruk pergi semayang. Tak boleh. Dia kena ambil wuduk dulu, bersuci nama dia. Bersuci di peringkat permulaan supaya bila kita duk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tanda hormat kita untuk menunaikan ibadah kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam. Akan tetapi kita masuk Ramadan Al-Mubarak tanpa kita menyucikan jiwa kita. Tak ada langsung satu program untuk menginsafi masuk di bulan Ramadan agar kita betul-betul masuk dalam keadaan penuh suci daripada dosa-dosa untuk menerima segala pentarbiahan yang Allah akan buat sepanjang sebulan di madrasah Ramadan ni. Ruginya sayangnya tuan-tuan sekalian bila kita tu dan segelintir di kalangan anak-anak muda kita memulakan sambutan Ramadan ini dengan perkara yang melalaikan, dengan perkara yang lara, dengan maksiat. Sebab apa saya sebut maksiat tuan-tuan sekalian? Kebetulan sehari dua sebelum merdeka tu ada satu konsert seorang budak Amerika, Avril, yang turun di Stadium Merdeka. Kebetulan saya dengan beberapa orang sahabat anak-anak muda ni sempat pergi untuk edar risalah pada petang, pada malam tersebut. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah, saya boleh sebut begitu minta faham. Masya Allah, suasana tu Masya Allah. Kita duduk depan rumah nampak budak naik motor bawa anak dara belakang. Dia duduk belakang tu dengan rapat dia, dengan tengok nampak sampai ke punggung tu. Kita kata kalau berhenti depan mata ni memang tak cakap dengan mulut, dah cakap dengan tangannya. Marahnya kita sebab keadaan begitu. Nak gambar pada tuan-tuan, malam tersebut 10 kali ganda daripada hak tu. 10 kali ganda daripada hak tu. Hak tu kita duk marah depan mata tu 10 kali ganda lagi macam daripada tu. Dengan gaya keluar dia, dengan baju dia tuan-tuan, dengan gaya jalan dia, dengan gaya berpeluknya, dengan gaya celaknya. Kita pakai celak juga tuan-tuan, mereka pun pakai celak. Jangan dengan gaya subangnya. Kita duk perasan subang ni di atas cuping telinga ni, rupa-rupanya kadang-kadang dia boleh duk atas sikit, kadang-kadang boleh duk atas lidah, kadang-kadang boleh duk bawah ni, atas dagu ni, kadang-kadang duk kat hidung. Budaya tu kita tengok, Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam-macam. Kita tu duduk di New York, duduk di Amerika. Bayangkan hak datang konsert tu beribu, kita hak ada risalah dan lebih kurang dalam 20-30 orang. Kita tu macam berada di tempat yang asing. Itulah yang Nabi sebut fasatakunu fitanun. Itulah fitnah yang Nabi sebut. Itulah fitnah. Orang datang pandang kita nampak macam semacam ya. Orang pandang kita yang berpakaian nampak macam bercirikan Islam, ada janggut sikit, buah kepiah atas kepala, nampak macam ni geng-geng lain ni apa duduk kat sini ni. Kita rasa macam asing di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya mereka kena cari bumi lain yang tidak Allah cipta, kerana mereka melanggar perintah Allah. Tapi kita yang rasa asing, kita yang rasa terasing dengan suasana yang ada. Itulah yang Nabi kata fasatakunu fitanun. Fitnah yang akan melanda. Bayangkan kita 30 orang, mereka beribu. Tak pelik jika sekiranya had 20-30 orang itu berhadapan dengan suasana yang ramai itu, ada segelintir yang akan terjebak dalam keadaan mereka yang mereka ada itu, wa'yazubillah. Tapi nak sebutnya keadaan sampai tahap begitu tuan-tuan sekalian. Keadaan sampai tahap begitu, kita rasa asing. Kita nak ada risalah, polis pegang tangan selalu. Kok dia nak pegang tangan budak-budak tu, tak, dia pegang tangan kita. Dia pegang tangan kita. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, senario dan keadaan tersebutlah nak menggambarkan kepada kita ciri-ciri keadaan fitnah yang akan melanda umat manusia. Tapi memang benarlah tuan-tuan sekalian apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Rasulullah bersabda, bada'al islamu gharibah wa sayaudu kama bada'a gharibah fatuba lil ghuraba.
Rasulullah bersabda, Islam itu bermula dalam keadaan gharib, yakni dalam keadaan dagang, dalam keadaan asing. Islam datang, orang tak kenal dengan Islam. Islam datang, umat dia di kalangan pengikutnya di pulau. Islam datang dalam keadaan pengikut-pengikutnya dipandang dengan sebelah mata. Wasayaudu kama bada'a ghariba. Maka Nabi kata Islam itu akan kembali pada Allah dalam keadaan sama asing. Tetapi di hujung itulah memberi kegembiraan kepada golongan yang masih bertahankan sekalipun dia asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah kata, beruntunglah pada golongan-golongan yang asing ni. Rasulullah kata, beruntunglah pada golongan-golongan yang mampu memelihara iman mereka, ketakwaan mereka dalam suasana mereka tu rasa asing. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi minta kita supaya kita badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah kita untuk melakukan amal soleh. Nabi tak minta kita tunggu supaya kita, Nabi khawatir, takut-takut bila datang suasana fitnah tersebut kita dah susah. Kita dah susah untuk nak melakukan perintah dan juga amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta pada kita supaya kita bersegera. Kerana akan datang fitnah. Yang fitnah itu salah satu yang saya sebut gambaran tadi macam itulah. Suasana yang asing bagi kita sebagai umat Islam. Kakhita'il lailil muslim. Nabi kata fitnah itu sampai ke tahap seumpama malam yang gelap gulita. Sampai ke tahap yusbihur rujul mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang yang beriman pada waktu pagi, tak pelik dengan fitnah tersebut, dia boleh kafir di waktu petang. Ataupun wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ataupun di sebelah petang tu dia beriman, sebelah paginya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Fitnah tersebut sampai ke tahap mereka mampu dan sanggup untuk menjual agama semata-mata nak mencari dan nak mengaut keuntungan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, oleh sebab itulah benar apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang lain. Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir 'ala dinih kal qabid 'ala jamri. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia itu suatu zaman, yang zaman itu as-sabir 'ala dinih, orang yang bersabar memelihara agama dia, orang yang bersabar mempertahankan akidah dia, orang yang bersabar mempertahankan amal-amal yang dia lakukan, orang yang bersabar dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah. Kal qabid ala jamri. Kesabaran itu tak dapat tidak di akhir zaman ni seumpama pegang bara api. Kok mana pun kita kena pertahan, kok mana pun kita kena memelihara, kok mana pun Islam tu lebih daripada diri kita. Tetapi sejauh mana kita mampu pertahankannya itu, Nabi buat perumpamaan seumpama orang pegang bara api. Orang tak mau pegang bara api ni tuan-tuan, tapi kok mana pun kena pegang. Susah, panasnya itulah menunjukkan kesabaran pada kita berpegang dengan agama. Sebab apa? Kerana fitnah yang kita sebutkan tadi. Sebab itu bebetulan saya sebutkan tadi, kita berada di bulan Ramadan tuan-tuan sekalian. Segala tawaran yang kita melihat dalam banyak hadis Nabi, yang sudah tentu kita dah seminggu berpuasa, tuan-tuan dah dengar bermacam-macam ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang dibacakan tentang kelebihan-kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan ni. Akan tetapi sejauh mana kita betul-betul berazam untuk merebut dan beristiqamah sampai di akhir bulan Ramadan. Tawaran-tawaran yang ada disebutkan oleh para ulama, Ramadan ini bukan setakat bulan puasa, tapi Ramadan itu merupakan syahrus sabar, bulan kesabaran, merupakan juga syahrus sedekah, bulan sedekah, bulan kita nak bersedekah. Sebab tu tak pelik Kuala Lumpur ni jadi destinasi tempat-tempat untuk di kalangan tuk-tuk guru pondok main nak kutip derma di Kuala Lumpur ni, tak pelik. Dan kita jangan jadi golongan yang duk kata tak habis-habis tiap-tiap tahun mai duk kutip. Jangan jadi begitu. Nak bagi, tak mau bagi sudah. Kaedah dia begitu. Jangan tak mau bagi, dia